Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba au kama qala. Yang kita muliakan Tuan Haji Ismail Razali, pengerusi jawatan kuasa pengurusan Masjid Darussalam Kampung Baru beserta dengan seluruh ahli jawatan kuasa pengurusan masjid, yang saya muliakan barisan para imam, petugas-petugas masjid dan seterusnya, sukarelawan masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah. Pertama dan selamanya kita merafakkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas pelbagai nikmat yang telah kita perolehi daripada Allah Subhanahu wa taala sejak dulu, kini dan insyaallah kita akan memperoleh nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala di masa-masa yang akan datang, sama ada di dunia ini dan mudah-mudahan di akhirat kelak. Muslimin, muslimat rahimakumullah, insyaallah kita meneruskan kuliah mingguan kita pada tika dan saat ini di bawah tajuk iaitu bimbingan solat lengkap. Seperti yang saya katakan di pertemuan yang lepas, kita menamakan kuliah kita ataupun kelas kita pada tika ini dengan nama kuliah ataupun kelas bimbingan solat lengkap. Kenapa lengkap, tidak menggunakan solat yang sempurna? Jadi yang lebih tahu sempurna tidak sempurna solat kita adalah Allah Subhanahu wa taala, namun kita berusaha untuk melengkapi solat kita, sembahyang kita sesuai menurut apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara lengkap insyaallah. Baik, seperti yang saya katakan di pertemuan yang lepas, kita cuma fokus kepada pandangan mazhab Syafi'i ataupun apa yang diajar oleh ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Mengapa saya tekankan perkara ini sekali lagi? Kerana 2-3 menja ini saya bertemu dengan beberapa rakan tawalan, saudara mara yang bertanya kepada saya, "Ustaz, mengapa yang Ustaz ajar ini tidak sama dengan ini itu?" Saya mengatakan kita berpandukan kepada mazhab Syafi'i sahaja. Mungkin ada pandangan-pandangan lain, kita tidak membicarakannya, kita tidak menyentuh hukum hakam tata cara solat di luar daripada pandangan mazhab Syafi'i. Kita fokus dengan pandangan mazhab Syafi'i sahaja. Baik, kalau mungkin ada pendapat-pendapat lain, kita tinggalkan dahulu pendapat yang lain itu. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah, pada pertemuan yang lepas kita telah memulainya dengan kita melihat kepada tata cara solat dalam kitab Fiqhul Manhaji seperti yang telah saya terangkan di pertemuan yang lepas. Baik, kita telah masuk kepada rukun solat. Rukun solat seperti yang kita sedia maklum,
ada 13. Dah terlalu kerap kita mendengar berkenaan dengan rukun 13. Sekadar kita mengulangi yang dimaksudkan dengan rukun di sini adalah perkara-perkara yang mesti ada, yang wajib ada di dalam solat. Dia ada 13. Baik, tuan-tuan boleh tengok sini ya. Di sini disebutkan yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi orang yang mampu, takbiratul ihram, membaca al-Fatihah, rukuk serta tumakninah, i'tidal serta tumakninah, sujud serta tumakninah, duduk di antara dua sujud beserta dengan tumakninah, duduk tahiyat akhir, membaca tasyahud akhir, selawat ke atas Nabi selepas tasyahud akhir, memberi salam yang pertama dan seterusnya tertib. Itu 13 yang kita dinyatakan, kita diajarkan oleh ulama-ulama di dalam mazhab Syafi'i. Baik. Pada minggu lepas kita telah pergi kepada rukun yang pertama, iaitu niat. Tuan-tuan pun dah tahu dan faham niat. Rukun pertama adalah niat. Dalilnya yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyah, yaitu sesungguhnya amalan itu bergantung pada niat. Ini adalah dalil yang menyatakan setiap amalan itu mesti memiliki niat, bergantung kepada niat. Maka niat merupakan rukun pertama kepada ibadah solat. Kita dah menjelaskannya di pertemuan yang lepas. Maksud niat, qasad, keinginan untuk melakukan sesuatu yang diiringi dengan perbuatan. Kita ingin untuk melakukan sesuatu dan kita terus melakukannya. Keinginan untuk melakukan sesuatu yang diiringi dengan perbuatan, tempatnya di hati. Itu kita telah pelajari ya. Kemudian syarat sah niat, dah kita pelajari, dah kita jelaskan, dah kita sentuh di pertemuan yang lepas. Syarat sah niat, niat mesti diiringi dengan takbiratul ihram. Apabila kita memasang niat saja, apabila kita berniat saja, kita langsung mengangkat takbiratul ihram. Baik. Saya nak mengulang berkenaan dengan takbiratul ihram. Ada yang tahu, ada yang faham, ada yang ingat, dan tidak mustahil juga ada yang lupa. Apakah yang dimaksudkan dengan takbiratul ihram? Masih ingat? Apa maksud takbiratul ihram? Masih ingat tak? Masih ingat? Baik. Mungkin ada yang ingat, mungkin ingat-ingat lupa, mungkin yang tidak ingat. Baik. Kita biasa mendengar orang pergi haji kan, pergi umrah kan. Apakah pakaian yang digunakan? Pakaian ihram kan? Apa maksud pakaian ihram? Pakaian ihram adalah pakaian yang apabila kita pakai aja haram kita melakukan perkara-perkara kecuali benda-benda yang bersangkutan dengan manasik ataupun pekerjaan-pekerjaan haji ataupun umrah. Itu kena clear. Demikian juga dengan takbiratul ihram. Yang dimaksudkan dengan takbiratul ihram adalah takbir yang mengharamkan. Takbir yang mengharamkan. Apa yang diharamkan oleh takbir itu? Yang diharamkan oleh takbir tersebut adalah perbuatan ataupun aktiviti-aktiviti yang tidak ada mengena dengan solat. Kita ambil contoh. Sebelum kita takbiratul ihram, kita boleh bercakap sih? Boleh tidak? Boleh. Sebelum kita takbiratul ihram, boleh tengok jam tak? Boleh. Sebelum kita takbiratul ihram, boleh menyusun sejadah sih? Boleh. Sebelum takbiratul ihram, kita boleh menegur rakan-rakan yang mungkin silap, mungkin salah
melurus ataupun merapatkan saf. Boleh sih? Boleh. Itu kita lakukan sebelum kita takbiratul ihram. Tetapi apabila kita dah takbiratul ihram, Allahu Akbar, maknanya takbir yang mengharamkan. Apa yang diharamkan? Perbuatan-perbuatan yang tidak ada kena mengena dengan solat ataupun sembahyang. Ketika ya, si boleh lagi kita nangga jam, si boleh lagi kita melihat kiri kanan yang tidak ada keperluan, tidak boleh lagi kita bercakap benda-benda yang tidak ada kena mengena dengan solat, tidak boleh kita melakukan gerakan-gerakan yang boleh menyebabkan solat kita batal. Itulah yang dimaksudkan dengan takbiratul ihram, yaitu takbir yang mengharamkan. Saya ulangi, sebelum takbiratul ihram buatlah apa saja aktiviti. Bahkan kita boleh minum pun. Bahkan kita boleh minum sebelum kita takbiratul ihram. Contohnya kan, bila kita nak solat, kita dah berdiri dah. Kita dah berdiri dah. Tiba-tiba kita ada rasa sisa-sisa makanan di gigi, celah-celah gigi kita ataupun di mulut kita. Kita merasa ada sisa-sisa makanan yang mengganggu kita. Kita pun ambil air minum ataupun berkumur-kumur. Tapi biasanya kita nak cepat, kita minum. Berkumur-kumur, kita minum. Ketika itu masih dibolehkan. Mengapa? Kerana belum takbiratul ihram. Saya ulangi, maksud takbiratul ihram adalah takbir yang mengharamkan. Okay, clear? Takbir yang mengharamkan perkara-perkara yang tidak ada kena mengena dengan solat. Baik. Kemudian hati fokus dan sedar ketika mengangkat takbir. Fokus. Jangan tangan takbir, mulut menyebut, pikiran Allahu Akbar. Imam tok lagi, kata kita anak. Nyatuk lagi sebelah aku. Kami dengar pasal malam tu ada tidak buah durian daripada Merudik datang, kata kita. Cerita hal buah durian waktu takbir. Bila kita takbir, sebabnya saya menyebut di pertemuan yang lepas, apabila kita solat, kita membawa 3 benda. Kita solat membawa 3 benda. Yang pertama, jasad kita. Yang kedua, akal kita, fikiran ketiga. Yang ketiga, hati kita. Jasad hadir dalam solat, fikiran hadir dalam solat, hati hadir di dalam solat. Jangan badan jak di situ, pemikiran hati ke lain. Sebabnya disebut di sini syarat sah niat adalah hati fokus, sedar ketika mengangkat takbir. Jangan kadang-kadang kita layap dalam solat. Solat orang dah rukuk, bawa teringat dalam solat. Orang rukuk Allahu Akbar, barunya terkejut. Rupa-rupanya orang dah rukuk, padahalnya lupanya berada di dalam solat. Mana tadi? Hati dia, pikiran dia tidak ada di dalam solat. Baik. Saya ulangi, syarat sah niat disebut di sini, tengok. Niat mesti diiringi dengan takbiratul ihram, hati fokus dan sedar ketika mengangkat takbir, ketiga ingat jenis solat dan kefarduannya. Bila kita, maksudnya kita ingat solat apa ya? Contohnya, aku tu solat fardu maghrib. Aku tu solat maghrib sunat. Solat sama-sama maghrib, tapi fardu ataupun sunat. Mesti kita ingatkan di minda kita dan ingatkan di hati kita. Baik. Baik. Yang seterusnya, ini kita kena faham betul-betul Rukun yang pertama tadi saya ulangi, niat. Okey. Yang kedua, berdiri tegak bagi orang yang mampu ketika solat fardu. Ini tuan-tuan kena faham betul-betul. Berdiri tegak bagi orang yang mampu ketika solat fardu. Kelak kita akan membahaskan. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah kerana Allah dalam solatmu dengan khusyuk. Surah Al-Baqarah ayat yang 238. Baik. Ada hadis juga. Baik, kita tinggalkan. Baik.
Masih lagi rukun yang kedua, berdiri tegak bagi orang yang mampu ketika solat fardu. Apa maksudnya? Berdiri tegak bagi orang yang mampu ketika solat fardu. Okey, dengar. Perkara penting tentang rukun kedua disebutkan di sini, berdiri tegak. Wajib berdiri bagi orang yang mampu ketika solat fardu. Wajib berdiri bagi yang mampu ketika solat fardu. Okey, kita tengok yang nombor 2. Tidak diwajibkan berdiri dalam solat sunat. Maknanya dalam solat fardu sahaja yang kita wajib berdiri. Dalam solat sunat, katakanlah dalam solat sunat, tiba-tiba kita rasa uzur, tiba-tiba kita rasa letih, tiba-tiba kita rasa tidak selesa, kita boleh duduk. Saya ulangi, cuma dalam solat fardu sahaja yang boleh yang diwajibkan berdiri. Dalam solat sunat kita ada 2 pilihan, sama ada nak berdiri ataupun kita nak duduk. Jadi jangan kita hairan apabila kita melihat ada orang lepas solat Isya, lepas wirid berdoa, tiba-tibanya solat kita tengok duduk. Heran kita tengok. Itu dibolehkan. Saya menyebutkan sekali lagi bahawa wajib berdiri bagi yang mampu ketika solat fardu. Solat sunat ketika solat sunat mampu boleh duduk. Uzur boleh duduk ketika solat sunat. Clear? Jadi jangan kita heran. Pertama, jangan kita heran apabila kita ada nangga orang solat duduk ketika solat sunat. Dan kalau kita ada kekuatan, walaupun boleh duduk, berdiri je. Sebab pahalanya, ganjarannya berbeza bagi orang yang solat berdiri dengan orang yang solat duduk. Baik. Yang ketiga ini kena faham betul-betul. Tengok. Jika seseorang itu mampu berdiri pada sebahagian solat dan tidak mampu pada sebahagian yang lain, maka wajib baginya berdiri pada bahagian yang pertama, bahagian yang dia mampu. Saya ulangi untuk kena faham betul-betul. Jika seseorang itu mampu berdiri pada sebahagian solat dan tidak mampu pada sebahagian yang lain, maka wajib baginya berdiri pada bahagian yang dia mampu. Kita balik tengok. Okey. Keseluruhan solat ada 13, 1 sampai 13. Okey. Katakanlah tadi nyasik berapa sihat. Niatnya mampu berdiri. Mampu berdiri. Takbiratul ihram nya masih mampu berdiri. Membaca Al-Fatihah nya mampu berdiri. Tiba-tiba tengah-tengah Fatihah nya rasa pinggangnya sakit, nya rasa kakinya krem. Kakinya krem maknanya uzur. Ketika yang tadi nya boleh duduk. Maknanya tadi sebagian solat. Apa maksud sebagian solatnya? Ketika niat tadi nya mampu berdiri. Ketika takbiratul ihram nya mampu berdiri. Ketika membaca Al-Fatihah nya mampu berdiri. Tetapi ketika Fatihah lah tiba-tiba palaknya terasa pening lah, ataupun kakinya krem kah, ataupun nya rasa selesa, ketika nya boleh duduk. Ialah yang dimaksudkan tadi dengan apa? Tengok. Itulah yang dimaksudkan jika seseorang itu mampu berdiri pada sebahagian solat, niat, takbiratul ihram, Al-Fatihah hanya mampu. Jika seseorang itu mampu berdiri pada sebahagian solat dan tidak mampu pada sebahagian yang lain, maksudnya tadi nya rukuk, nya mampu berdiri, maka nya boleh rukuk dalam keadaan duduk. Kita nanggap kini tokan dan menjadi tren kan, duduk di atas sembahyang di atas kursi. Kelak kita membicarakan, kelak kita membahas, kelak kita menyentuh bagaimanakah cara solat duduk. InsyaAllah kita akan membicarakan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Okay, baik.
Jika seseorang itu mampu berdiri pada sebahagian solat dan tidak mampu pada sebahagian yang lain, maka wajib baginya berdiri pada bahagian yang dia mampu. Nenok bahagiannya mampu berdiri, ia ajaklahnya berdiri. Punya si mampulah. Saya ngulang contoh. Niatnya masang niat, mampu berdiri. Takbiratul ihram, nya mampu berdiri. Tiba-tiba Fatihah, nya si mampu berdiri. Pening kepala lah, migrain datanglah, kram kaki lah, uzur kah. Ketika ya, nya niat, nya takbiratul ihram, berdiri, Fatihah dan lain-lain, nya boleh duduk. Baik. Okey. Kedudukan kaki ketika qiyam, tegak berdiri, tengok macam ni kaki. Usahakan kaki macam tu. Maknanya kaki, muka, dada, paha, lutut, betis, ibu jari straight menuju ke arah kiblat. Jangan dibuka. Jangan dibuka. Tapi kalau dah tidak dapat diatur lagi, nya pun alignment memang macam ialah. Tidak dapat diatur lagi macam ialah. Cuma usahakan. Yang untuk generasi muda, usahakan untuk meluruskan. Biarkan tapak kaki dan ibu kaki jari menghadap ke arah kiblat. Contohlah. Mata menghadap ke tempat sujud. Ada orang nanya dengan saya, "Ni ada wajib Ustaz nangga tempat sujud. Tempat sujud si wajib." Saya madah dengannya, siapa madah nangga tempat sujud wajib? Sepanjang saya ngajar pernah saya madah nangga tempat sujud wajib kah? Wajib sih? Si wajib. Tetapi ia adalah upaya kita untuk mengawal mata. Sebab apa yang tangga masuk di otak kita, masuk dalam hati kita. Ada orang nanya saya, "Mun sembayang nangga tempat sujud Ustaz, macam ni dak para sahabat tu, sahabat boleh nangga janggut Nabi bergerak-gerak ketika membaca?" Kita dianjurkan oleh ulama supaya melihat tempat sujud, supaya mampu untuk mengawal pandangan kita, upaya kita, usaha kita untuk khusyuk di dalam solat. Tapi kalau ada keperluan nangga tempat lain, bukanlah berarti saya nangga belak baju orangnya, nangga palak makmum di depan, nangga imam di depan, batal si. Cuma kita dianjurkan untuk melihat ke tempat sujud supaya mampu untuk mengawal mata, mengawal minda kita, mengawal hati kita supaya dapat menghadirkan khusyuk di dalam solat. Untuk menghadirkan khusyuk di dalam solat, memang payah nak menghadirkan khusyuk. Khusyuk itu memang payah. Udahlah payah, mata kita melilau mata kita. Itu lagi menambah ketidakkhusyukan di dalam solat. Saya ulangi, itu melihat ke tempat sujud adalah upaya kita untuk mengawal mata, mengawal minda dan mengawal hati kita, dengan harapan bila kita mampu mengawalnya akan melahirkan kekhusyukan di dalam solat. Jangan salah faham. Ada orang mana dengan saya, nanya dengan saya, "Mun nangga di debah." Tentulah sahabat si tahu janggut Nabi bergerak-gerak ketika solat, berarti nyasi nangga debah lah, jangan berpikiran macam dia. Tetapi sahabat Nabi lah. Kita tu level kita tu perlu mengawal tiga tadi, mengawal mata, mengawal minda, mengawal hati kita supaya dapat menghadirkan khusyuk di dalam solat kita. Baik. Tengok mata bawah, tangan straight, kaki straight, tengok. Dalam keadaan tenang. Baik. Yang seterusnya berapa jam tu? Baik. Rukun yang ketiga takbiratul ihram. Baik. Rukun yang ketiga takbiratul ihram, ini dalilnya. Okey. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembuka solat ialah bersuci, berwuduk. Dengar betul-betul. Pembuka solat ialah bersuci, yakni berwuduk. Permulaan ihramnya mengharamkan daripada perkara-perkara yang di luar solat adalah takbiratul ihram, dan tahlilnya, dengar, tahlilnya yang menghalalkannya adalah
memberi salam. Saya ulangi, pembukaan solat disebutkan di sini, pembuka solat adalah berwuduk. Dengan kita berwuduk maknanya kita membuka solat. Permulaan solat adalah takbiratul ihram. Dan tahlilnya adalah salam. Maksudnya yang mengharamkan perbuatan-perbuatan di luar solat adalah takbir. Itu yang mengharamkan. Yang menghalalkan bila? Assalamualaikum warahmatullah. Yang pertama aja udah halam. Tangga 100 jam. Lambat dah aku tu. Anak aku tu dah pulang tuition. Bini aku tu pulang kerja. Macam-macam. Assalamualaikum warahmatullah. Yang pertama aja udah boleh kita angkat. Tetapi dari segi adabnya, dari segi tata caranya, budi bahasanya, dengan orang lagi kita ada budi bahasa kan, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala kita ada adab. Jangan assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bus kita. Macam saya nangga video di India kan di Bangladesh. Dan nya sembayang dekat trennya. Dekat tren. Dalamnya sembayang tiba-tiba tren kereta api ya. Kereta api apa? Kereta api bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlempung kereta apinya. Lawak jangan nampak. Saya ulangi. Pembuka solat adalah bersuci, yakni berwuduk. Permulaan solat adalah takbiratul ihram, dan yang menghalalkan yaitu kita boleh buat apa aja apabila kita mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadisan. Baik. Ya, syarat sah takbiratul ihram. Takbiratul ihram pun ada syarat ke Ustaz? Takbiratul ihram pun ada syarat sah kah? Okey, kita tengok satu persatu. Syarat sah takbiratul ihram yang pertama, mesti melafazkannya dalam keadaan berdiri tegak. Baik. Mesti melafazkan takbiratul ihram dalam keadaan tegak. Mesti betul-betul tegak. Minta maaflah, saya dah ulang benda tu. Kerap berdiri sikit. Berdiri tuan-tuan, berdiri tuan. Ada kita nangga orang kan, nya masbuk. Bila masbuk, nya masuk. Bila nya masuk tadi, nya ngkah handphone kah? Nyangkah kunci kah, nyangkah cermin mata kah, engkau jadi apa? Belum sempurna. Allahu Akbar. Nya dah sempurna berdiri belum? Udah sempurna berdiri belum? Belum. Contohnya kan handphone, letaknya handphone di bawah. Allahu Akbar. Nya belum betul-betul tegak berdiri. Tengok. Syarat sah takbiratul ihram mesti betul-betul berdiri. Sebabnya di minggu lepas saya madah, imam terutamanya ambil masa 2 ataupun 3 saat relax. Betul-betul tenang, 2 ataupun 3 saat, bukan 2-3 jam, 2-3 saat relax. Sebab benda tu biasa berlaku kepada 2 golongan saja. Kanak-kanak dan orang masbuk. Masbuk di kadang-kadang kunci dilemparnya aja ke meja kunci. Kadang-kadang mengganggu orang nak solat. Udah aja nyapu kunci ya. Kunci rumah, kunci kereta, kunci store, macam-macam kunci ya. Ditikam macam meja. Berderai bunyi kunci yang mengganggu imam, mengganggu makmum. Jangan. Usai-usai kita bawa takbir. Jangan. Faham? Takbiratul ihram mesti relax. Sempurna kita berdiri tegak. Sebabnya kalau saya solat betul-betul kelas, gear, semua make sure bawa dengan tenang. Bawa kita takbiratul ihram. Okey, yang kedua, melafazkannya dalam keadaan benar-benar menghadap kiblat. Melafazkannya dalam keadaan benar-benar menghadap kiblat. Tu pun pernah berlaku. Saya minta maaf doh. Bukan nak madah mana-mana bangsa lah. Tu disuruh kami ke Munting. Di Sia selalu dikunjungi oleh geng-geng Pakistan. Geng-geng Pakistan tu kadang-kadang yang datang awal, kadang lambat. Kadang-kadang dalamnya kelakar kawannya. Okey. Allahu Akbar. Nya menghadap kiblat ni.
Dadanya menghadap kiblat ni. Benar-benar mesti betul-betul menghadap kiblat. Tok tengah kelakar. Okey, tunggu. Allahu Akbar. Tok bukan semualah, sikit aja, 2-3 orang aja. Nabi apa? Kenapa? Mesti kita takbiratul ihram betul-betul menghadap kiblat. Jangan gagu-gagu nangga lagi di belakang kadang-kadangnya datang akhir kan, kawannya udah keluar. Baik. Betul-betul melafazkannya dalam keadaan benar-benar menghadap kiblat. Baik. Menyebutnya dalam bahasa Arab. Menyebutnya dalam bahasa Arab tu sepanjang sejarah yang saya baca, cuma di Turki enggak ada ngubah. Di Turki kan enggak cuma ada ngubah lafaz takbir. Di tempat lain saya adalah jangan pandai-pandai Allah azan lalu. Jangan kita bahasa selain daripada bahasa Arab menyebutnya dalam bahasa Arab, memperdengarkan semua hurufnya kepada diri sendiri, sebut secara terang. Tengok apa maksudnya? Semua huruf, bukan perkataan. Semua huruf kena clear. Jangan betul-betul. Dengar. Yang sisa, dengar. 2, dengar. Allahu Akbar. Dengar sih, clear sih. Allahu Akbar. Dengar sih. Clear sih barnya. Dengar yang nombor 2. Allahu Akbar. Yang nombor 2 dengar sih. Takbir macam takbir yang sempurna. Maknanya sah solat. Tidak sah solat. Setiap huruf dengar mesti disebut. Allahu Akbar. Bar clear, akbar. Semua huruf kena clear. Jangan Allahu Akbar. Al-sada Allahu Akbar. Allahu Akbar. Take time. Jangan Allahu Akbar. Lalu si dengar. Bar maksudnya si boleh dengar. Allahu Akbar. Bar si boleh. Bar si boleh. Maki angin pun boleh. Clear. Allahu Akbar. Si boleh. Allahu Akbar. Angin si boleh. Baik. Clear. Mesti telinga dia pun dengar. Telinga sendiri dengar. Si boleh berbisik-bisik. Baik. Mesti diiringi dengan niat. Tapi biasanya niat tak susah lah. Bila kita dah berdiri tahulah kita nak sembahyang. Tetapi nak nambah nembiak ada juga. Nembiak tu lain. Nya takbir kadang-kadang main. Contohnya bila bulan Ramadan nak, bila tarawih, kepo main. Bila nya udah si dapat nak lari, hanya masuk dalam saf. Allahu Akbar. Nya sembahyang. Nya takbir tanpa niat. Bahkan niatnya lain. Niat nanti supaya kawannya si ngaconya si dapat nangkapnya kan. Main lari. Bila sesak, bila sandat, hanya masuk dalam saf. Nya takbir juga Allahu Akbar. Ketika nya takbir bukan niatnya nak solat, tetapi niatnya nak mengelak daripada kawannya. Okey, clear? Baik. Okey. Ulangi, mesti melafazkannya dalam keadaan berdiri tegak. Faham tadi? Jangan melempar kunci ke handphone. Yang kedua, melafazkan dalam keadaan benar-benar menghadap kiblat. Jangan lekat kagun dengan kawan belakang. Langgar ish. Ya Rabbi. Ikon suruh lain semua pakai 1 horsepower. Suruh tu seorang nak pakai. Lain lagi dibikinnya. Okey. Baik. Menyebutkan dalam bahasa Arab, memperdengarkan semua hurufnya kepada diri sendiri seterang, mesti diiringi dengan niat. Baik Okey. Macam ni pakaian gaya. Macam ni cara kita nak Nak takbir tu ihram. Mengangkat takbir tu. Tangan macam ni 1, 2, 3. Ada 3 cara. Baik. Cara yang debat tu jangan dipakai. Tu cara tidak waktu kena tangkap polis jangan bergerak. Tu belajar silat ilmu. Baik.
Tuh, tengok. Ada 3 cara. Yang cara yang pertama tadi tengok. Ibu jari sama paras dengan apa? Sama paras dengan telinga. Tapi si perlulah menyentuh telinga. Tidak perlu menyentuh telinga, si semestinya menyentuh telinga. Ya, si perlu menyentuh telinga. Tetapi agak-agak paras telinga kan. Tengok. Ibu jari, tengok, ibu jari paras telinga. Tapi si perlu yang kedua apa? Disebutkan itu minta maaf lah, middle finger. Minta maaf, middle finger. Middle finger tu sama dengan tu. Middle finger. Yang pertama tadi ibu jari sama paras dengan telinga, itu telinga. Yang kedua middle finger sama tu. Tengok. Yang ketiga tiga ya boleh. Boleh. Allahu akbar. Allahu akbar tu Allah. Nak buka tu ya dibolehkan ya. Tok boleh, tok boleh, tok boleh. Tok yang si boleh. Mentang-mentangnya baru habis jurus 7 silat. Baik, faham kan? Baik. Bersedekap. Masih lagi kita rukun yang ketiga. Rukun ketiga takbiratul ihram. Cara mendekap tangan. Tok namanya mendekap ataupun bersedekap. Mendekap ataupun bersedekap. Tengok tangan. Ada 3 cara. 1 tengah-tengah, 2 di dada, tok di bawah. Tengok cara yang betul cara mendekap tangan di antara dada dan pusat. Dada dan pusat. Pandangan mazhab Syafi'i. Yang kedua, tok dengar. Salah satu cara yang diamalkan dalam sebahagian mazhab. Tok. Betul? Kita si perlulah ikut datuk. Si perlulah ikut datuk. Tapi mu nak ikut siapa saya nak melarang? Mun kita nak ikut siapa saya nak melarang nak? Tok. Kemudian tok. Tok minta maaf. Yang macam tok saya si nemu mazhab ni. Ada tak pernah nak kena? Macam ini saya si tahulah sini datang benda tu. Tapi munnya nak mula macam tok pun saya si berani ada salah. Baik. Okey. Macam tu saya nangga kawan-kawan Pakistan kita bisa mulakan. Satu pusat atas pusat sikit, tu atas dada sikit, tu bawah pusat. 3 ya dibolehkan. Baik. Rukun yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Insya-Allah kita akan membicarakan tentang rukun yang keempat di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti yang saya katakan tentang rukun solat, tutup sembahyang, semua kita dah tahu. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita nak menghalusi lagi supaya kita dapat melengkapkan solat kita. Sebab ya saya berani madah kita menyempurnakan tetapi melengkapkan solat kita menurut ilmu yang diajarkan oleh para ulama, utamanya ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Wallahu alam. Terima kasih di atas segala perhatian, mohon maaf di atas segala kekurangan. Yang baik dan benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang silap adalah kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.